Terima kasih. Saya ingin membawa perhatian untuk menghormati Peraturan Mesyuarat 34/6, iaitu ahli yang berhormat tidak harus membaca ucapan 100%. Cuba memandang kepada anggota dan rakan-rakan dalam Dewan, walaupun sedikit tinggal, agar kita melatih diri kita berucap tanpa teks 100%. Jadi oleh kerana hal ini disebut dalam standing order ataupun peraturan mesyuarat 30/46, saya bawa ke perhatian ahli-ahli yang berhormat. Terima kasih. Kita ada 3 lagi hari ini dalam senarai. Jadi kalau boleh kita cerakinkan tempoh yang 40 minit ini sebaik mungkin. Saya jemput YB Senator Datuk Kesavadas anak lelaki Achudan Naya. Silakan. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua atas izin untuk saya ikut mengambil bahagian dalam perbahasan Titah Diraja. Terlebih dahulu saya ingin menjunjung kasih Titah Diraja sempena pembukaan penggal ketiga Parlimen ke-14 baru ini. Setinggi tahniah juga diucapkan kepada Yang Berhormat Tuan Yang di-Pertua Dewan Negara ke atas pelantikan, atas pilihan pagi ini. Tuan Yang di-Pertua dan ahli-ahli Dewan yang mulia, izinkan saya memulakan ucapan ini dengan merakamkan penghargaan kepada Barisan Hadapan Negara dalam menghadapi ancaman COVID-19, terutama perkhidmatan kesihatan, Angkatan Tentera, Polis Diraja, Bomba dan Penyelamat, Jabatan Imigresen, Pengurusan Bencana, Angkatan Pertahanan Awam, Jabatan Sukarelawan dan Rakyat Am ke atas risiko dan pengorbanan mereka, jasa dan penat lelah mereka akan tetap kami sanjung. Terima kasih. Tuan Yang di-Pertua, keadaan ekonomi yang bercabar adalah satu isu yang saya akan sentuh. Kini, keadaan ekonomi negara semakin mencabar. Golongan B40 semakin bertambah. Justru garis yang menentukan kemiskinan harus disemak kembali dan jurang ekonomi antara yang miskin dan kaya harus dirapatkan tanpa mengira kaum, selaras dengan agenda wawasan kemakmuran bersama di mana 2030, di mana diharapkan dapat mendapatkan jurang ekonomi ini dan golongan petani, pesawah dan penduduk miskin bandar dan luar bandar pula mendapat manfaat sepenuhnya. Beberapa sasaran pencapaian ekonomi golongan miskin perlu dinilai semula dan segera dilaksanakan perancangan untuk mengerakkan ekonomi berdasarkan satu dasar tanpa dipengaruhi mesej-mesej politik kosong yang tidak memberi faedah kepada rakyat dan negara. COVID-19 telah menjejaskan PKS atau SME, Small and Medium Enterprises, secara amnya. Pekerja diberhentikan, industri kecil gulung tikar, pekerja persendirian hilang punca pendapatan. Pakej rangsangan masih tidak mencukupi untuk memulihkan keadaan ini dan ini sangat mendukacitakan. Saya tidak bermaksud untuk meremehkan kaki tangan kerajaan yang menerima bantuan dalam suasana ini kerana mereka juga banyak berjasa kepada negara. Tetapi saya rasa ia lebih bermakna jika bantuan yang telah diberi kepada mereka dapat disalurkan kepada golongan yang benar-benar terjejas. Mereka yang tidak berpendapatan tetap dan telah kehilangan pekerjaan serta PKS untuk merangsangi ekonomi. Tuan Yang Pertua, isu yang kedua yang saya sentuh ialah perpaduan kaum. Setelah lebih 6 dekad kemerdekaan, negara masih tidak dapat menikmati perpaduan kaum yang sejati disebabkan terdapat politikus yang masih menggunakan isu kaum dan agama untuk memancing undi.
Gejala ini amat berbahaya kepada keamanan negara. Apa yang berlaku di Amerika Syarikat baru-baru ini harus dijadikan iktibar kepada kita bahawa jika berlaku rusuhan kaum, tiada satu kaum pun akan meraih keuntungan. Ekonomi negara akan merundum dan ini akan menjejaskan pelaburan. Justru bilangan rakyat yang kehilangan pekerjaan akan semakin bertambah. Sudah sampai masa kerajaan mewujudkan satu akta Race Relation Act atau Racial Harmony Act untuk mengelakkan ahli politik rakyat secara am daripada mengeksploitasi isu kaum dan agama untuk mencari pengaruh politik supaya perbalahan kaum dapat dihindari. Sekolah menjadi teras kepada perpaduan penyatuan bangsa. Kerajaan harus memperkasa sekolah kebangsaan untuk menarik semua kaum di sekolah ini. Bahasa Melayu tetap dijadikan teras penyatuan bangsa. Tetapi jangan pula pelajar mengabaikan kepentingan bahasa-bahasa lain termasuk bahasa Inggeris dan bahasa ibunda mereka. Sekolah kebangsaan harus menyediakan peluang pembelajaran bahasa ibunda dan juga memastikan program DLP atau program dwi bahasa untuk subjek STEM diperkenalkan di semua sekolah sekolah kebangsaan supaya pelajar semua kaum akan menjadikan sekolah kebangsaan sebagai pilihan utama mereka. Sebagai langkah untuk maju ke depan dan mencapai perpaduan kaum di negara ini, kualiti itu penting untuk mencorakkan kepimpinan. Apabila terselah ciri-ciri kepimpinan yang luhur pada seseorang, maka keturunan jantina dan kepercayaan rakyat negara ini tidak boleh menjadi faktor lagi. Baik lelaki maupun perempuan, mereka harus diberi peluang yang sama untuk mencapai yang terbaik untuk negara. Adalah menjadi impian generasi milenium baru untuk mencapai tahap pencapaian tertinggi dalam kepimpinan, malah dalam apa jua usaha untuk memberi manfaat kepada negara dan penyatuan kaum. Sifat kepimpinan dan pengurusan yang jati tidak harus bergantung kepada keturunan, jantina atau agama apa yang kita ikuti, asalkan mereka adalah warga negara sejati yang sanggup berkorban dan berjasa kepada negara yang ikhlas dan jujur. Tuan Yang di-Pertua, isu selanjutnya seterusnya ialah gejala sosial. Umumnya, negara masih berdepan cabaran yang melanda anak remaja. Gejala dan penyakit sosial seperti lumba motosikal haram, basikal lanjak, kehamilan luar nikah, penyalahgunaan dadah dan perbuatan yang melanggar tata susila budaya timur kita masih menular dalam kalangan mereka. Gilaplah potensi remaja untuk menangani gejala sosial ini. Semua pihak perlu serius dan fokus terhadap hal perancangan kehidupan dan pembangunan generasi muda hari ini. Sehingga ke hari ini, usaha memandu generasi muda ke hadapan dengan cara meningkatkan kebolehan dan daya fikiran mereka dalam menghadapi cabaran masa kini, masa hadapan masih belum mencapai tahap terbaik seiring kemajuan negara. Seterusnya, fokus pada pertanian. Negara setakat ini bernasib baik kerana krisis COVID-19 tidak menyebabkan kekurangan makanan yang teruk. Walaupun pada peringkat awal terdapat laporan mengenai pembelian panik setelah PKP diumumkan. Ramai orang mungkin telah kehilangan pekerjaan tetapi tidak ramai kelaparan. Namun, kerana risiko dijangkiti COVID-19 masih ada sehingga vaksin dijumpai dan kerana tidak ada sesiapa yang dapat meramalkan kapan hidup dan kembali normal,
adalah bijaksana bagi kerajaan untuk memberi perhatian serius terhadap keselamatan makanan. Atas sebab ini, kerajaan tidak boleh mengabaikan kepentingan sektor pertanian, tempatan dan kebajikan petani dan pengeluar makanan negara. Harus diteruskan bantuan untuk petani dan nelayan dalam bentuk input pertanian untuk meningkatkan produksi dalam negeri. Penyimpanan atau food storage dan pengedaran makanan harus ditingkatkan untuk memastikan bekalan makanan mencukupi dan harga pula dikawal. Seterusnya ialah isu alam sekitar. Alam sekitar adalah sumber keperluan hidup kita. Misalnya, sungai amat penting untuk kehidupan kita seharian kerana sumber air adalah daripada sungai. Jika sungai tercemar akibat sisa buangan kilang dan sebagainya, tentulah kita sukar untuk mendapatkan air yang bersih. Lautan pula boleh tercemar akibat pelbagai punca seperti tumpahan minyak dan dermaga minyak atau kapal tangki di lautan. Hal ini akan menjejaskan kehidupan lautan yang menjadi sumber makanan kita. Justru, kerajaan serta semua pihak haruslah sedar dan mengambil berat akan pemeliharaan sungai dan lautan yang menjadi sumber air dan makanan penduduk. Di samping itu, alam sekitar yang bersih dan terpelihara akan menjadi daya tarikan para pelancong. Kedatangan para pelancong akan menjadi sumber ekonomi negara dan ia akan memajukan sektor-sektor perniagaan. Hotel, syarikat pelancongan, para perniagaan dan gedung perniagaan tentu akan mendapat keuntungan dengan kedatangan para pelancong yang berbelanja di negara kita. Oleh sebab itu, kerajaan harus menjaga alam sekitar untuk menarik kedatangan para pelancong lantas memajukan ekonomi negara. Tuan Yang di-Pertua, isu seterusnya ialah saya ingin sentuh sedikit tentang kabinet yang besar. Portfolio menteri dalam kerajaan sekarang terdiri daripada 31 menteri dan 38 timbalan menteri. Ada yang dilantik sebagai menteri kanan, sementara yang lain diberi jawatan utusan khas dengan status menteri untuk menjaga hubungan dengan negara-negara tertentu seperti Timur Tengah dan China. Jumlah ini agak besar untuk sebuah negara yang berpenduduk sekitar 32 juta orang. Lagipun, ini sudah tentu memerlukan lebih banyak wang. Lebih-lebih lagi ketika pandemik COVID-19 sekarang. Dalam masa yang sukar, ini ramai rakyat dihentikan kerja dan ada yang biarkan tanpa pendapatan. Perniagaan dan industri juga menghadapi masalah. Justru kerajaan tidak akan mengumpulkan banyak cukai. Bukankah dalam keadaan sebegini, kerajaan harus mengurangkan anggota kabinet dan perbelanjaan agar negara tidak mengalami defisit yang tinggi. Berkenaan dengan isu pelantikan pengurusan GLC, ramai ahli-ahli politik dilantik di dalam GLC. Akan diberi kesan buruk terhadap ketelusan dan prinsipi pelabur terhadap ketelusan dan integriti dalam tadbir urus korporat. Ia akan menjadikan negara ini kurang menarik dari sudut pelaburan, terutama dari pelabur-pelabur asing. Pelabur akan melihat komposisi lembaga sebelum melabur dalam syarikat-syarikat untuk memastikan kepentingan mereka dan dilindungi, dan lembaga akan bertindak demi kepentingan pemegang saham seberapa kecil mereka mungkin. Di samping itu, adalah wajah pelantikan-pelantikan untuk mengurus GLC ini pula diketuai golongan profesional bukan ahli politik yang tidak berkemahiran khusus. Pelantikan dalam badan, agensi kerajaan dan syarikat milik berkaitan kerajaan harus daripada kalangan mereka yang mempunyai kredibiliti dan berwibawa dalam usaha meningkatkan
Tan Sri, speaker, saya nak tanya sikit. Sila. Let me finish. Terima kasih. Pencerahan je. Terima kasih Tan Sri. Saya nak tanya sikit Yang Berhormat Senator. Boleh bagi contoh siapa di kalangan bukan profesional yang menerajui JLC negara kita? Boleh bagi contoh? Ya, saya akan bagi senarai tersebut, tapi saya habiskan ini dulu. Itulah tadi saya buat teguran, kalau Yang Berhormat boleh berucap tanpa teks banyak, maka idea tu muncul. Tapi kalau terus baca teks kita, bukan saja bertentangan dengan 34/6, kita tak berkembang. Jadi soalan tadi tu sangat relevan, senang aja kita jawab. Siapa yang Ya, kita nak kena tahu Tan Sri, dia tak boleh, ni Dewan Yang Mulia, dia tak boleh nak ada ramai lambang. Ya betul. Saya nak contoh lah. Ya, ada ramai profesional Bumiputera dan bukan Bumiputera di pasaran yang mempunyai kelayakan amat tinggi untuk menguruskan JLC ini. Seterusnya ialah saya akan sentuh tentang amalan rasuah. Suatu soal sedidik yang dijalankan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, mendapati 82% responden berpendapat isu rasuah dan salah guna kuasa di negara berada pada tahap membimbangkan. Diharapkan menerusi Pelan Anti Rasuah Nasional 2019-2023, usaha mengekang budaya rasuah akan diperhebat dengan matlamat supaya Malaysia dikenali sebagai negara berintegriti dan bukan sebagai negara rasuah. Kerajaan juga perlu memperkukuhkan kewibawaan institusi kehakiman bagi mencerminkan kerajaan yang bermaruah dan berintegriti tinggi. Kait dengan jajaran ECRL. Jajaran ECRL dimeterai semula oleh kerajaan PH harus dikekalkan. Kerana dengan langkah ini kerajaan dapat menjimatkan hampir 21 bilion. Lagipun jajaran ini melalui beberapa lokasi di Negeri Sembilan dan ini akan membawa kepada pembangunan negara yang lebih holistik. Khususnya di Negeri Sembilan ialah sebuah negeri penuh dengan istiadat tradisi yang boleh menarik pelancong. Saya merayu kepada kerajaan hari ini untuk mengekalkan landasan yang dicadangkan oleh kerajaan sebelum ini. Adakah Yang Berhormat dah sedar kerajaan negeri Selangor telah diberitakan untuk setuju dengan pelan awal, yakni tak bertukar? Adakah Yang Berhormat dengar? Ya, saya sedar, tapi saya juga memohon kerajaan ini jangan pindahkan yang nilai ke Jelubur tu. Keep that, you know. Bagi saya itu cerita baik. Ya, memang. Silakan. Tuan Yang di-Pertua dan ahli-ahli Dewan Yang Mulia, seterusnya ialah akta lompat parti. Wakil rakyat dipilih oleh rakyat, maka adalah tanggungjawab mereka untuk memenuhi harapan rakyat, bukan untuk kepentingan peribadi. Mereka tidak harus dijadikan komoditi jual beli. Langkah lompat parti harus dibendung, maka harus diadakan suatu akta yang boleh menghalang wakil rakyat yang dipilih rakyat melompat parti dengan sewenang-wenangnya. Hanya dengan akta sebegini akan menjurus kepada kestabilan politik negara. Sudah sampai masanya untuk meminda perlembagaan menjadikan melompat parti tidak sah. Langkah ini penting untuk kestabilan politik negara dan meyakinkan pelabur. Wakil rakyat yang dipilih setelah diberi watikah oleh sebuah parti untuk bertanding tidak harus berselindung di bawah artikel 10(1)(c). Mereka berhak untuk menubuhkan atau menyertai persatuan atau parti baru, tetapi harus kekosongkan kerusi terlebih dahulu. Kerana kerusi yang dimenangi itu adalah atas watikah yang diberikan oleh parti asal, kecuali mereka yang bertanding atas tiket bebas. Mereka yang lompat parti telah pecah amanah.
rakyat yang mengundi mereka dan dianggap sebagai kurang bermoral di segi politik. Itu saja ya Tuan Yang di-Pertua. Sekian dan terima kasih. Dan oleh itu saya menyokong. Mengejut je akhirnya, tak ada penyimpulan dia. Tapi tak ngapalah. Tapi tolong ingat apa yang saya buat teguran tadi, bukan saja pada Yang Berhormat tapi pada rakan-rakan lain, agar menggalakkan nilai berdebat. Kita jangan terlampau banyak membaca dari ucapan. Ini dia punya seni dalam badan seperti Dewan. Saya